menyamar, menggunakan segala penceritaan Islam untuk melepaskan tanggungjawab kita. Kalau ustaz-ustaz ni ada, apakah ini juga akan dinasihatkan kepada Saidina Umar Khattab? Saya nampak kata semakin kurang perhatian yang diberikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Kecuali kita mungkin akan kembali dengan mengatakan perampasan Masjid Al-Aqsa akan menjadi perampasan akhir zaman. Saya sangat kecewa kerana banyak juga ustaz-ustaz yang mula membawa kemukakan teori bahawa tak ada artinya mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Saya ingin mengingatkan para ustaz untuk tidak meletakkan titik lemah kepada orang Islam dengan membawa andaian akhir zaman bahawa perampasan Masjid Al-Aqsa bukanlah sesuatu yang perlu ditangiskan kerana ini adalah ditakdirkan. Kerana Saladin memperjuang memerdekakannya. Kalau Saidina Umar Khattab menganggap apa arti mengambil Masjid Al-Aqsa, kalau akhir zaman ini adalah tempat Dajjal dan juga tempat orang Israel menguasainya, mustahil Saidina Umar Khattab akan berjuang. Saya minta para ustaz untuk melihat juga kembali, kalau ini adalah kerja sia-sia, kenapa Saidina Khalid bin Walid dihantar untuk berjuang? Dan kenapa apabila Saidina Khalid bin Walid menang dalam perang Yarmouk tahun 632, dia membuka laluan kepada Saidina Umar Khattab memasuki Masjid Al-Aqsa pada tahun 636? Apakah Saidina Umar Khattab tidak mengetahui tentang hadis? Apakah Saidina Umar Khattab kata tak perlu ke Masjid Al-Aqsa kerana akhirnya dia akan diambil alih oleh Dajjal? Saya merasa sangat kecewa bila setiap kali gambaran mengenai Baitul Maqdis ada. Ustaz-ustaz sekarang bercerita tentang pandangan sekarang. Yang saya ni tak berapa kerti agama, saya katalah kalaulah pandangan sekarang menjadi kemahiran para ustaz, tidakkah dulu dia lebih diketahui oleh Saidina Umar Khattab? Kalau Saidina Umar Khattab mengatakan bahawa menghantar 10,000 tentera Islam dengan diketuai oleh Khalid bin Walid dalam misi nak ambil Baitul Maqdis, yang mana mereka nakkan Baitul Maqdis, tentera Islam nakkan Baitul Maqdis kerana ini adalah tempat ketiga paling suci. Apakah Saidina Umar Khattab pada tahun 636 tidak tahu dia sedang mengambil tanah suci yang Rasulullah ceritakan pada dia dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang akhir zamannya Dajjal akan ambil? Dan ketika seorang pemimpin Islam yang warak, Salahuddin Al-Ayyubi, berperang pada tahun 1187, iaitu kira-kira 400 lebih tahun, hampir 520 tahun selepas kejatuhan 88 tahun Masjid Al-Aqsa. Apakah Salahuddin Al-Ayyubi tak mengaji hadis dengan mengatakan tak guna dia ambil Masjid Al-Aqsa kalau ini akhirnya akhir zaman akan menjadi tempat Dajjal? Jadi kadang-kadang saya fikir para ustaz harus juga melihat pendirian Khalifah Ar-Rasyidin kita, Umar Khattab, waktu mengambil Masjid Al-Aqsa dan mengisytiharkan inilah kawasan yang Rasulullah anggap suci, dan inilah kemudian kita isytiharkan sebagai haram asy-syarif. Dan bila jatuh pada tahun 1099, Islam berjuang dan berjuang dan berjuang, tapi tak pernah mendapat kembali Masjid Al-Aqsa, kecuali 80 tahun kemudian pada tahun 1174, seorang pemimpin yang sangat warak, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang terkenal. Bila Salahuddin perang tahun 1173, kalau ustaz-ustaz ni ada pada zaman tu, apakah mereka akan mengatakan pada Saladin, dan nak akhir zaman Saladin, janganlah kamu pergi berjuang, kerana Masjid Al-Aqsa ini juga akan menjadi tempat para Dajjal? Pada waktu tu, kalau ustaz-ustaz ni ada, apakah mereka akan menasihatkan Saladin, tidakkah kamu membaca hadis dan mendengar sirah bahawa ketiada artinya mengambil Masjid Al-Aqsa? Kenapa Saladin harus berperang sampai 4 kali kalah? Tahun 1173, 1174, 1184, dan hanya menang pada 1187. Kalau Saladin seorang yang warak, yang hidup di kalangan para ulama yang hebat di kota Damsyik, di bawah Empire Ayyubiyah, akan dinasihat oleh ustaz-ustaz sekarang dengan mengatakan tak perlu berperang wahai ustaz, sesungguhnya inilah tempat Dajjal akan turun, akhir zaman, inilah Isfahan akan datang dengan tentera-tentera Dajjal. Saya fikir ada banyak perkara yang apabila kita putus asa, kita akan sudo ni kita akan menyamar dengan menggunakan segala pendirian agama untuk menggambarkan bahawa kita mengabaikan Masjid Al-Aqsa adalah kerana ia tanggungjawab Imam Mahdi untuk membebaskannya. Jadi kalau ustaz-ustaz ni hidup pada zaman Saidina Abu Bakar, Saidina Umar Khattab, apakah dalil yang sama akan disebut pada Saidina Umar Khattab ketika dia menghantar Khalid bin Walid? Beribu tentera Islam syahid di perang Yarmouk. Sebelum daripada Yarmouk kita memperkasakan kedudukan, hinggalah orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang berada di kota Baitul Maqdis mendengar tentang kekuatan Islam. Mereka kata kami tidak akan berperang, kami akan serahkan kunci dan masuk dan berikan kami keamanan.
Sayyidina Umar kata masuk tanpa perang dan membina kota suci ini menjadi kota suci orang Islam. Dan apakah ketika zaman Saladin, ustaz-ustaz akan mengatakan pada Saladin, "Hei Saladin, kamu ni tak mengaji hadis, kamu ni tak mengaji ke sejarah. Sesungguhnya nak mengambil balik Masjid Al-Aqsa selepas 88 tahun ditawan oleh orang-orang tentera-tentera Kristian yang menggabungkan Kristian Katolik daripada Empire Belgium, daripada Empire Perancis dan daripada Empire Itali sebagai satu kerja sia-sia." Kalau ustaz-ustaz ada zaman tu, apakah ini akan dijeritkan? Ketika saya nak fikir balik, ketika Umar, ketika Saladin Al-Ayyubi kalah perang tahun 1184 dan balik bertanya kepada, "Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa aku tidak menang perang ini?" Kalau cara baca salah satu daripada kata-kata hikmah Saladin Al-Ayyubi, barulah aku faham kemudiannya. Dia kalah 1173, dia kalah 1174, dia kalah 1184. Dia kata, "Aku kalah kerana doa aku." Dia kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kekuatan. Berilah aku kekuatan, berilah aku kekuatan." Barulah dia faham 3 kali perang dia kalah tu adalah kerana untuk kau kuat Saladin, maka kau diberi ujian. Yang menjadikan kata-kata hikmah Saladin tu, bahawa aku diuji kerana doaku. Kerana dalam doaku aku menyebut, "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan." Maka itulah kata Saladin, aku faham. Aku kalah 3 kali perang adalah kerana Allah sedang memakbulkan doaku. Nak bagi aku kekuatan, diberikan aku banyak ujian. Saya ingat tak ketika Saladin mengeluarkan falsafah tu, kalau ustaz-ustaz kita ada, dia akan kata, "Saladin, kamu ni tak faham sejarah akhir zaman." Kerana akhir zaman telah boleh disebut pada zaman Saladin, kerana Baitul Maqdis telah 88 tahun dijajah oleh orang-orang kafir. Dan Saladin tak pernah mencatatkan pun mana-mana ulama yang ada pada zaman tu membangkitkan kisah pada Saladin, "Tak perlu kamu perangi, tak perlu bawa 25,000 pula orang tentera Islam 1187 dalam perang Hittin untuk memerdekakan Masjid Al-Aqsa." Mana mungkin Saladin tak mengaji? Kerana dia adalah seorang pemimpin Islam khalifah yang sangat warak. Kalau Saladin kemudian yang mengatakan, "Baiklah, aku duduk sajalah di kota Damsyik dan aku raikan kesultanan aku yang baru dalam Empire Fatimiyah di Mesir, kerana aku tak perlu berperang kerana ustaz-ustaz ni telah menasihatkan aku," bahawa akhirnya masalah Baitul Maqdis akan diselesaikan oleh Imam Ahmadi. Saya rasa sangat sedih cara ustaz-ustaz kita meruntuhkan semangat orang Islam untuk berjuang tentang Masjid Al-Aqsa dengan membina naratif bahawa Masjid Al-Aqsa ini adalah urusan Imam Al-Mahdi. Kalau dia jadi urusan Imam Al-Mahdi, kenapa Khalid bin Walid pergi selepas wafat Rasulullah? Dan kenapa kemudiannya Sayyidina Umar Khattab buka Masjid Al-Aqsa? Kenapa Islam berjaya mencipta empire sangat hebat selama 467 tahun di Baitul Maqdis, sebelum bergabungnya tentera Kristian daripada Belgium, tentera Kristian daripada Itali dan tentera Kristian daripada Perancis dalam mazhab Katolik, dan kemudian bersatu dengan tentera Kristian daripada Byzantine Timur untuk mengambil Masjid Al-Aqsa. Dan selepas mereka mengambil Masjid Al-Aqsa, tidakkah ada orang bagi tahu pada Saladin Ayyubi, "Wahai Saladin, tak asal kamu pergi, ini adalah urusan akhir zaman yang akan diselesaikan oleh Imam Mahdi"? Kenapa baru sekarang cerita dia mengatakan orang Islam tak perlu memandang berat akhir zaman ni, tuan-tuan? 1000 tahun dulu pun, kalau Saladin nak melarikan diri dia daripada tanggungjawab, dia nikmati saja kehidupan dia sebagai sultan dan mengatakan memerdekakan Masjid Al-Aqsa ni. Dengar saja pandangan ustaz-ustaz daripada Malaysia bahawa ini adalah urusan Imam Al-Mahdi. Selagi kita hidup, dia adalah urusan kita, tuan-tuan. Kalau esok datangnya Imam Al-Mahdi dan kemudiannya dia selesaikan, alhamdulillah. Tapi selagi dia berada di depan mata kita, adalah sangat sudo. Sudo ni menyamar, menggunakan segala penceritaan Islam untuk melepaskan tanggungjawab kita dengan mengatakan ini adalah tanggungjawab Imam Al-Mahdi.